Salam sejahtera. Akhirnya Zahid Hamidi tampil menjawab isu kononnya UMNO ada rundingan dengan PAS. Saudara, isu ini makin panas. Nampaknya ada pihak-pihak tertentu yang semakin tersepit dan semakin terdesak mendapat perhatian. Semakin terdesak nak menang kuasa sehingga sanggup menggunakan parti orang lain. Sehingga sanggup menggunakan UMNO untuk meraih sokongan. Lebih-lebih lagi pilihan raya Nenggiri yang tidak lama lagi akan dijalankan. Ada pihak tertentu yang sudah mula menjajah naratif buruk, fitnah, dan lebih teruk menunggang parti lain semata-mata untuk mau mencuri undi. Zahid Hamidi kata, sah, tiada rundingan PAS dan UMNO. Saudara, Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, tiada pertemuan maupun perbincangan antara parti itu dengan PAS bagi membentuk kerjasama dalam pilihan raya. Malah, Zahid Hamidi berkata, dia secara peribadi tidak bertemu dengan mana-mana pemimpin parti musuh tradisi mereka itu. Mereka, yaitu PAS, tidak berjumpa dengan saya, katanya kepada pemberita di Shah Alam hari ini. Semalam, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari berkata, wujud perbincangan antara parti itu dan UMNO bagi membincangkan kerjasama dalam pilihan raya umum akan datang. Siapalah yang dimaksudkan oleh beliau ini dan apa pula naratif yang mau dijual? Dakwanya beberapa siri pertemuan tidak rasmi diadakan, membabitkan pemimpin utama kedua-dua parti yang antara lain bagi menyatukan kembali undi Melayu. Fadli mendakwa pemimpin utama UMNO itu meluahkan rasa serba salah bekerja sama dalam kerajaan yang didakwa merugikan. Dalam pertemuan itu, mereka mengharapkan agar kerjasama bersama dengan PAS dapat bersatu kembali. Cuma mereka tidak berani ingin melawan apa yang diputuskan Presiden UMNO, katanya. Wow, ada netizen kata jangan termakan umpan hasutan daripada pemimpin PAS. Kata netizen, mereka sengaja mengadu domba, cuba melaga-lagakan, cuba menggoncang kestabilan UMNO yang kini semakin baik. Bagaimanapun, Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri berkata, jika ada pun pertemuan, ia bukan secara rasmi. Jika ada pun pertemuan, mungkin itu pendekatan yang dibuat secara pribadi, bukan secara rasmi, katanya. Pada 8 Julai lalu, Zahid menyatakan pendiriannya untuk tidak bekerja sama semula dengan PAS selagi Abdul Hadi Awang menjadi presiden. Katanya, dia berpendirian demikian susulan kerjasama sebelum ini dengan Mufakat Nasional MN dikhianati oleh PAS. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Pepel Maus kata PAS UMNO tidak semestinya pengundi Melayu sokong dan dapat majoriti dalam PRU. Kena ingat itu. Kalaupun menang semua kerusi termasuk bersatu, baru ada 100 kerusi. Kalau Sabah Sarawak tak dokong, mustahil jadi kerajaan. Malah gabungan Mufakat Nasional memudahkan orang Melayu memilih nanti. Melayu dah tahu semua perangai UMNO dan PAS. Tak semua orang UMNO akan undi Mufakat Nasional, kata Purple Mouse. Red Bird telah kata, kalau bukan Datuk Seri Zahid Hamidi, UMNO sudah berkubur. Sokong Perdana Menteri X dan Datuk Seri Zahid Hamidi dan sekat dincirit Jana Wibawa, Amza Minyak Masak, Hedi Ponteng Parlimen dari menjadi kerajaan, kata Red Parrot. Jimmy Page kata, lain pula. Red Parrot pula kata, no Anwar no DAP sebelum PRU 15. Selepas PRU 15, UMNO kalah teruk dan ditolak rakyat. Bermaksud manifesto UMNO dan juga prinsip UMNO pada PRU 15 ditolak rakyat.
So, UMNO dengan kerusi yang sedikit tidak boleh bertindak sebagai abang besar. Tidak ada pilihan dan terpaksa ubah strategi. UMNO menyahut titah yang di Pertuan Agong dan bersetuju membentuk kerajaan perpaduan. So, tak ada salahnya UMNO menerima tawaran dan memilih berada dalam kerajaan supaya perjuangan parti untuk rakyat dapat diteruskan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Jangan pula orang bersatu anggap Profesor Peguam tersohor ini tidak hadam perlembagaan. Minggu lepas, pandangan saya mengenai 6 ahli parlimen bersatu tidak boleh mengosongkan kerusi tular di TikTok dan YouTube. Ada yang sokong dan hargai, tetapi banyak juga yang panas hati. Ada yang mencarut dan memaki hamun, terutama golongan politikun. Mereka yang taksub dengan parti. Pandangan saya mudah. Punya teruknya pindaan yang dibuat. Banyak percanggahan dan lompong. Undang-undang membuatkan winners take all. Speaker boleh buat keputusan sendiri. Saya juga katakan, apa yang dibuat oleh Parti Bersatu ialah pemecatan konstruktif. Ia merupakan pengecualian bawah perlembagaan. Makanya, tiada keperluan 6 ahli parlimen untuk kosongkan kerusi. Bangkitlah orang bersatu mengatakan, saya bodoh dan tak hadam perlembagaan. Hari ini, tup-tup keluar suatu pandangan daripada pakar perlembagaan negara, Profesor Dr. Syed Salim Faruqi, sama apa yang saya pernah perkatakan. Peguam kanan Hanif Katri pun berpandangan sama. Apa yang dibuat oleh speaker itu selari dengan perlembagaan. Tiada keperluan kosongkan kerusi kerana ia suatu pemecatan konstruktif. Saya harap tiada orang bersatu, kata Profesor dan peguam tersohor ini bodoh pula, sebab tak kena pula dengan naratif mereka. Itu sebab, kalau nak menilai isu, bertanyalah pada pakar dan yang tahu, bukan nilaian dari para parti politik semata-mata. Lebih teruk lagi, menilai dengan emosi dan otak pemikiran yang jumud dan tersempit. Juga pandangan ahli politik kerajaan yang tentang kerajaan sebab nak up nama sendiri banyak muncul kebelakangan ini, termasuk dalam parti Perdana Menteri sendiri. Untuk rekod, saya bukanlah pakar perlembagaan. Tetapi kalau tuan-puan tanya kebanyakan peguam non-partisan, mereka akan bagi pandangan yang sama dengan Profesor Saad dan Hanif Katri kerana kita pandang dari lensa undang-undang, bukan parti. Profesor Saad Salim Faruqi merupakan Profesor Undang-Undang Perlembagaan saya dulu. Alhamdulillah, saya masih ingat apa yang diajari. Mana juak-juak yang kata saya bodoh hari itu. Saya harapkan makian memakan diri, kata Liana Marzuki. Ulasan tadi ditulis oleh Liana Marzuki, dipetik daripada Harapan Daily. Saudara-saudara sekalian, sungguh mengejutkan apabila isu yang dipertahankan oleh para walaun ini turut ditolak oleh profesor dan peguam tersohor yang mana mereka ialah pakar-pakar perlembagaan. Jadi, di mana sudah orang yang mencarut dan memaki-maki itu, kata Liana. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Apa jadah perguna kunut Nazila mantan pemimpin PAS hentam bekas partinya? Seorang mantan pemimpin PAS menemplak bekas partinya yang memperguna doa kunut Nazila kepada sesama umat Islam.
Muhammad Naqi Ahmad yang juga bekas naib presiden parti satu ketika dahulu berkata, umat Islam kini sedang berada dalam keadaan terhimpit. Beliau menyelar sikap pemimpin PAS yang mempergona doa kunut nazilah supaya Allah menghancurkan saudara muslimnya hanya kerana berbeza politik. Umat Islam sememangnya berada dalam keadaan terhimpit, tulis beliau. Apalah jadahnya, orang Islam sendiri berdoa pula supaya Allah menghantar bala tenteranya untuk menghancurkan saudara muslimnya yang hanya berbeza faham politik. Doa yang dihantar untuk musuh dituju untuk orang Islam, kata Muhammad Naqi, yang juga bekas dipertua Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim dalam satu hantaran di Facebook baru-baru ini. PAS sebelum ini mempertahankan sikap ahli parlimen mereka bersama Perikatan Nasional yang membaca kunut nazilah selepas Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal digantung 6 bulan daripada menyertai sidang Dewan Rakyat. Mursidul Ampas Hashim Jassin berkata, bacaan tersebut wajar kerana membaca kunut nazilah tidak hanya terhad kepada situasi berdepan dengan peperangan. Sebaliknya, kata Hashim, pada pandangan peribadinya, doa itu boleh dibacakan jika ada jemaah Islam yang membawa perjuangan agama ditekan oleh pihak lawan. Saudara-saudara sekalian, dengan jawapan daripada Hashim Jassin itu, orang mula bertanya-tanya. Mereka kata, adakah orang lain ataupun parti kerajaan yang tidak sama dengan PAS dan Perikatan Nasional dianggap tidak memperjuangkan jemaah Islam, tidak memperjuangkan Islam pula? Itulah yang menjadi persoalan netizen dalam ruangan komen. Hari ini juga, walau terkinja gembira apabila hanya sekadar orang Arab sebut Sanusi boleh, walau pula dengan penuh bangga gembira. Penyokong PAS yang umum dipanggil walau dilihat begitu berbangga sehingga menganggap nama besar Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor sudah mendunia. Hanya kerana satu konten seorang Arab menyebut Sanusi boleh, walau berpendapat Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN dan PAS Pusat itu sebagai sudah terkenal di dunia Arab. Nama Datuk Seri Sanusi mendunia, terkenal di benua Arab, tulis seorang TikTokers yang juga penyokong ekstrim PAS. Reaksi rata-rata walau juga dilihat pelik-pelik, termasuk meninggalkan komen Nuar tak boleh yang cuba menyindir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan ada wanita yang mengakui mesti tersenyum sendirian setiap kali menonton apa sahaja klip video berkaitan Sanusi. Ramai juga penyokong PAS, terutamanya rakyat Kedah, menegaskan Sanusi sebagai menteri besar terbaik mereka walaupun negeri itu menerima peruntukan berbilion ringgit daripada kerajaan persekutuan. Saudara-saudara sekalian, sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Di sebalik pejuang Palestin yang mogok lapar menentang penglibatan BlackRock, perkara ini memang mengejutkan kita semua. Sebelum ini, Harapan Daily pernah menyiarkan laporan berkaitan pejuang terpaling Palestin yang mogok lapar menentang penglibatan BlackRock menerusi GIP di dalam isu saman MHB. Isu saham MHB. Maaf saya, bukan isu saman tapi isu saham MHB. Pejuang ini dikunjungi oleh Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, PN Machang pada hari sama. Beliau digantung, hukum gantung untuk tempoh 6 bulan. Namun begitu, tahukah anda, susuk tubuh manusia bersama M. Maitreya ini merupakan
penyokong kumpulan militan Sri Lanka LTTE. Perkara ini terbukti dalam laporan Melemel 2018. Sokongan terawalnya kepada kumpulan ini boleh dilihat di dalam hantaran di Facebooknya bertarikh 4 Februari 2013 dan ucapan perayaan Tahun Baru Cid Tamil pada 15 Januari 2016. Dia turut menjadi ahli kumpulan Facebook Penyatuan Tamil Kebangsaan Malaysia. Selain itu, Maitreya juga merupakan juru cakap sebuah NGO yang bernama Tamilar Luci dalam tahun 2019. Dia juga adalah juru cakap Setamirzar Perevai. Ia adalah NGO rasmi untuk sebuah parti politik dari negeri Tamil Nadu di India, yaitu Parti Naam Tamirzar. NGO ini menjalankan aktiviti kutipan derma yang disalurkan kepada parti politik negara asing. Pada tahun 2019, Maitreya juga merupakan antara individu yang lantang menentang pengenalan Jawi di dalam mata pelajaran bahasa Melayu yang diajar di sekolah jenis kebangsaan Tamil. Saudara-saudara sekalian, penemuan yang luar biasa di Harapan Daily ini agak mengejutkan kita semua. Bagaimana pejuang yang kononnya terpaling Palestin ini mempunyai identiti seperti itu. Dalam laporan sebelum ini juga menyatakan plot twist lelaki India mogok lapar rupanya ada muslihat lain. Dipetik dari Harapan Daily. Aktivis yang melakukan mogok lapar kerana menentang penjualan saham Malaysia Airport Holding Berhad kepada syarikat BlackRock didakwa mempunyai muslihat untuk meraih keuntungan diri. Menurut pendedahan dibuat seorang individu di X, aktivis berkenan didakwa mempunyai tunggakan besar di sebuah bengkel berjumlah lebih RM2,000. Pengguna media sosial mendakwa aktivis tersebut melakukan mogok lapar sambil mengutip sumbangan orang awam untuk membayar hutang tersebut. Namun tidak dapat dipastikan adakah aktivis itu ada membuka sebarang tabung atas talian untuk meraih dana orang ramai. Menerusi klip video berbahasa Tamil yang disertakan, individu dipercayai pemilik sebuah bengkel menunjukkan risit pembaikan kereta milik aktivis M. Maitreya. Pemilik bengkel itu turut menunjukkan gambar Maitreya bersama kad pengenalan aktivis tersebut. Jumlah keseluruhan kos membaiki kereta Maitreya berjumlah RM2,032. Susulan itu, ramai yang membuat kesimpulan. Aktivis terbabit melakukan mogok lapar sambil mengutip derma untuk membayar kos pembaikan keretanya yang masih di bengkel. Plot twist brother mogok lapar rupanya ada hantar kereta pergi bengkel sebab rosak, tapi tak ambil sampai sekarang sebab tak cukup duit. Itu persoalan. Jadi, dia mogok lapar konon terpaling anti BlackRock kutip dana orang awam untuk tanggung kos tiap pengguna akaun YB perpaduan. Tujuan mogok lapar untuk cari dana baiki kereta rosak bukan pasal BlackRock pun. Walau ja buta mata dan hati mudah tertipu komen pengguna lain. Kebelakangan ini banyak isu membabitkan salah guna dana orang ramai atau orang awam oleh pempengaruh dan tidak terlepas juga para NGO yang menggunakan kempen Islamik. Perkara ini menyebabkan ramai yang sangsi dengan ketulusan mereka yang mengutip derma orang awam. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Wow, ini paling panas. Anda masih ingat satu ketika dahulu Muhyiddin Yassin pernah membuat
penggantungan parlimen dan ada yang mencabar keputusan itu. Hari ini pasti satu keputusan ini diumumkan amat getir dan paling tak disangka langsung oleh pemimpin, yaitu Muhyiddin Yassin. Dua wakil rakyat dapat kebenaran cabar penggantungan parlimen. Wah, ini pasti panas. Yang menjadi persoalan saya ialah, kalaulah mereka menang dalam cabaran penggantungan parlimen ini, apa yang akan berlaku kepada Muhyiddin Yassin? Saya pun tak tahu, saya belum pernah dengar dan saya pun tak pernah baca isu tentang kalau menang dalam cabaran penggantungan parlimen itu, apa pula hukumannya, saya pun tak tahulah. Okey. Mahkamah Persekutuan hari ini membenarkan semakan kehakiman oleh ahli parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim dan Adun Tebing Tinggi Abdul Aziz Bari. Ia adalah untuk memulakan cabaran terhadap nasihat Perdana Menteri ketika itu, Muhyiddin Yassin, kepada Yang di-Pertuan Agong, supaya parlimen digantung semasa darurat era COVID-19. Kedua-dua mereka mahu penghakiman Mahkamah Sivil berhubung kesahihan nasihat Muhyiddin kepada Yang di-Pertuan Agong yang membawa kepada penggantungan parlimen semasa era COVID-19 pada tahun 2021. Bagaimanapun, parlimen telah mula bersidang dan perintah darurat berkaitan telah ditarik balik 2 tahun lalu. Berikutan situasi pandemik COVID-19 di Malaysia yang semakin pulih. Dengan keputusan Mahkamah Tertinggi hari ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akan mendengar semakan kehakiman itu yang menyentuh nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri kepada Seri Paduka Baginda untuk pengisytiharan darurat. Nasihat Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong dinyatakan dalam perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Hassan dan Aziz memohon perintah mahkamah bahawa keputusan Kabinet Muhyiddin untuk menasihatkan Seri Paduka Baginda mengisytiharkan Seksyen 14 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu tahun 2021 adalah tidak berperlembagaan, menyalahi undang-undang dan tidak boleh atau tidak berkuat kuasa. Ordinan itu telah menyebabkan Dewan Rakyat dan Dewan Negara digantung buat sementara waktu. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat mempengerusikan sidang 5 hakim Mahkamah Persekutuan hari ini. Panel itu juga dianggotai oleh Presiden Mahkamah Rayuan Abang Iskandar Abang Hashim serta Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan P. Nalini, Harminder Singh Dhaliwal dan Rozaria Bujang. Semakan kehakiman itu pada asalnya difailkan di Mahkamah Tinggi pada tahun 2021 oleh Ketua Pembangkang ketika itu Anwar Ibrahim dan Ahli Parlimen Sungai Petani Johari Abdul dan Ahli Parlimen Pulai Salahuddin Ayub. Bagaimanapun, Anwar dan Johari yang kini menjadi Perdana Menteri dan Speaker Dewan Rakyat telah menarik diri manakala Salahuddin meninggal dunia tahun lalu. Pada tahun 2021, Mahkamah Tinggi menafikan kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman atas alasan mahkamah tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar isu yang dikaitkan dengan nasihat Perdana Menteri kepada Seri Paduka Baginda untuk mengisytiharkan ordinan darurat. Semakan itu kini dikembalikan ke Mahkamah Tinggi dengan Muhyiddin dan kerajaan dinamakan sebagai responden. Peguam kanan Persekutuan Liu Hong Bin hadir untuk mewakili pihak kerajaan, manakala Peguam Gurdiel Singh Nijjar mewakili Hassan dan Aziz. Saudara, dengan keputusan ini, pastinya ini akan membawa satu impak yang besar, satu perbicaraan yang besar, dan satu penemuan yang besar. 2 wakil rakyat dapat kebenaran penggantungan parlimen. Mahkamah Persekutuan, mahkamah paling tinggi, hari ini membenarkan semakan kehakiman oleh ahli Parlimen Pasir Gudang,
Hasan Abdul Karim, dan Tebing Tinggi Abdul Aziz Bari. Jumpa lagi, bye-bye.